Ayo, Najib mah. Lu tak pernah makan ini buah Melaka kah? Gua dulu muda-muda 2 biji boleh masuk lu. Lu cakap macam ini kenapa? Ha? Gua tak paham le. Tuan, tu saja dah. Makan mamak tepi dah. Sini Melaka punya abuk Najib. Biru ada, coklat ada. Chef, kita dah nak mulakan rancangan ini. Cepatlah. Negeri Melaka memang kaya dengan sejarah, adat, warisan dan tradisi. Memang tidak salah kalau Melaka yang dikenali sebagai negeri bersejarah menjadi kebanggaan penduduk-penduduknya. Di Malaysia ni, negeri yang paling terdekat di hati saya adalah Melaka. Kerana di sinilah tanah lahirnya arwah ayah saya dan kecil-kecil dulu dia selalu bawa saya ke sini. Tapi saya dengar Melaka dah bertukar, lebih bercorak, lebih berkarakter. Yuk, makan angin di Melaka. Wah, dengan suasana begini, nampaknya Melaka ini mesti menarik. Najib, kalau kau ke Melaka lagi, jangan lupa ajak saya tahu. Inilah Bandar Hilir Kota Melaka dan di mana bandar raya ini telah diumbatkan sebagai bandar raya warisan dunia. Di Melaka ini satu trend terkini yang amat unik sekali ialah backpacking. Dan backpackers ini digalakkan supaya tinggal di rumah-rumah guest house. Dan semasa penginapan inilah mereka-mereka akan mengenali sejarah bandar ini. Good idea. Ketika di Melaka, di sinilah saya tinggal. Sebuah guest house yang berumur 300 tahun. Usang tapi eksotik gitu. Bayangkan 300 tahun dulu, macam mana orang tinggal kat sini, Suatu perkara yang saya sedar apabila saya masuk ke kamar ini ialah tak ada aircon. Tapi tidak ada problem kerana suasananya saja nostalgia. Amat menyenangkan. Bunyi-bunyian, ada burung, angin. See you. Oi, kita ni Cik Tipah macam kenduri lah. Awak tengok punya melambat-lambat lah ni. Tu dia nak popiah-popiah ada, nak pulut-pulut ada, nak karipap ada pula dekat sini pula lagi. Dengan kaya. Tu dia kalau kita pergi supermarket boleh ke dapat banyak macam ni? Tengok Tengok tu, kuih-kuih tradisional lama. Macam nak beli aja semua tu. Kita hari ni dengan Baba Charlie. Kita ni meniaga sudah 25 tahun. 25 tahun. Ini Baba belajar daripada siapa? Belajar daripada ibu lah. Buat karipap ni lah. Dulu wapia granny. Lepas itu wapia mother. Then after that wapia turn lah. Wah, daripada nenek turun mak. Mak turun ke Mandung. Dubai ni kuih rempah udang. Apa nama dia? Rempah udang ni. Ini macam pulut udang juga dah. Ni dia. Pulut panggang. Macam pulut panggang lah. Ni panggang. favourite saya ni, bang. Dalam ni. Ini rasa kan? Ni ambil biru, cuba cerita. Mungkin penonton di rumah tak tahu apa hal. Ada yang ingat birat, ada yang ingat lebam. Bunga telang. Itu bunga telang. Kita taruh itu Kita dapat warna. Dia punya feeling sedap lah. Itu ada udang kering dalam. Ini penonton dia. Onde-onde sedap. Macam-macam. Onde-onde ada. Onde-onde dalam ada gula melaka. Ayo, bang. Gua nyari macam kenduri lah, bang. Macam ini orang main kuih kelepong. Dia masa bila cakap, mulut bah, orang penuh. Diam-diam. Orang cakap, ni gua pancung sama lu punya muka lah. Ya, betul. Chef, nak tahulah apa yang special sangat tentang kuih Baba Charlie itu? Bapa kita dari Turungan buat ini kuih tradisional, tak ada mesin. Dengan tangan buat ini semua. Gua dengar lu punya mak sampai 4 pagi. Ya. 4 pagi buat kuih. Pagi. Ayo, berapa umur dia? 71 sampai pukul 4 pagi buat kuih lagi. Mengagumkan sekali. Walaupun sudah 71 tahun, masih tetap membuat kuih tradisional ini dengan tangan lagi. Dengan cara sebegini, sudah tentu kemahiran lama ini tak lapuk di hujan. Apa itu rahsia-rahsia mau bikin ni kuih sedap?
sebab apa kita buat ini kuih. Ha. Kita nak buat seronok sikit. Kita nak buat dengan kuih dengan baik. Kita ya buat dia punya daun pisang tak ada lap ke apa. Kotor. Betul juga. Kita nak beli gula Melaka baik, bagi pulut baik, semua nak buat Semua baik-baik. bagusnya kualiti. Baru orang makan sedap, baru dia datang mak beli. Mengeliur apabila melihat kuih-kuih ini. Tentu sedap. Chef, jangan lupa bawa balik oleh-oleh untuk kita ya. Di Melaka ini terdapat satu kaum atau masyarakat yang unik sekali hingga kan mereka tidak wujud di mana-mana pun. Budaya mereka ini mirip dengan budaya Melayu dan budaya Nyonya dan Baba. Bila kita cakap pasal peranakan, pasti ramai akan mengatakan kaum Baba Nyonya. Tapi ada satu lagi kaum peranakan iaitu peranakan India atau lebih dikenali sebagai Chetty. Adat dan budaya mereka pula banyak tidak jauh berbeza dengan orang Melayu. Saya difahamkan bahawa budaya Chetty ini ada samaannya dengan budaya Melayu, Baba dan Nyonya. Apakah di antaranya tu? Antaranya upacara perkahwinan. Perkahwinan. Kita gunakan tapak sirih, kita gunakan sirih. Itu lebih kurang persamaan. Jadi kalau antaran dia macam mana antaran pula? Seperti you tengok dekat sini, satu dulang mesti dengan sirih pinang. Ini mesti. Satu dulang buah-buahan, satu dulang pisang, satu dulang kelapa. Tapi masa dahulu orang Chetty ni berkahwin antara mereka. Sejak tahun 1950 hingga 60, masa itulah baru pintu dibuka untuk orang Chetty berkahwin. Kaum-kaumnya lain pula. Ya. Antara bahasa Chetty ni kita gunakan bahasa macam bahasa orang Melayu lama. Mak tanya gua lah, tanya, kau mau pergi mana? Pergi mana? Kalau orang Chetty, kalau you masak untuk yang tradisi ada Chetty punya tu apa tu? Masakkan kuah pindang, Ikan masak asam. tempera ikan. Saya difahamkan juga orang-orang bangsa Chetty ni, agama memang Hindu. Ya. Tapi adat budayanya saja yang lain. Ya. Kenapa nama Chetty-nya? Chetty tu datang dari mana tu? Chetty, bila you sebut perkataan Chetty tu, mereka adalah pedagang. Pedagang. Ini di sini kalau saya lihat ni kalau kawan-kawan saya di Singapura pun kadang-kadang di rumah mereka tu ada daun begini. Ya. Tapi adalah sikit apa perbezaannya tu? Contoh dia daun mangga ni, dia bila disulam kena rapat-rapat. Dan daun mangga pun kena gunakan daun mangga mempelam. Orang India you tengok dia selang-seli saja. Orang Chetty ni dia orang kata bila Lebih datang teliti pada lah kan budaya dia. lebih teliti. Ewa, berjoget pula. Senang hati ya si Najib dengan Cik Aru ni. Saya diberitahu juga orang Chetty ni suka joget. Seperti kalau ada orang kahwin, ada tarian. Apa tu panggil? Ronggeng. Orang Melayu sebut tarian lambak. Tapi orang Chetty sebut tarian ronggeng. Simple aja step dia macam ni. Melenggang, melenggang, tu saya menari tahu. lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, melenggang, menari lenggang. Kalau baik hati. Orang Chetty sayang. Wah, cantiknya manik-manik ni. Kita nak makan cendol kah? Beruntung sekali kalau awak di Bandar Hilir ni, saya percaya kalau awak rajin jalan-jalan ni kan, anda pastilah ke di lorong ke di mana colok-colok, pasti ada satu yang akan menarik perhatian anda. Ni macam ini ni ya. Apa ni? Kita lihat. Galeri di Orangutan House ini telah ditubuhkan pada tahun 1992 yang dikelolakan pelukis tempatan Charles Cham. Sejak itu, ia telah menjadi sebuah tempat kemestian kalau ke Melaka. Bolehlah beli lukisan-lukisannya atau kemejati sebagai tanda mata. Anak kucing dua beradik, satu bodoh, satu cerdik. Kita orang baba teras yang baik, tahan dicemu panas terik. Best kita mulakan dengan pantun. Ini Babako namanya. Ini adalah Presiden Baba dan Nyonya dan juga Presiden Gasing di Malaysia ni. Ya. Saya nak cakap tengok kasut-kasut tu bintik susah nak buat tu kan? Berapa lama sudah dikekalkan di sini?
Orang Cina memang dulu sudah pandai tentang sulam menyulam, jahit kasut manik ni. Begitu juga orang-orang Melayu. Dia memang sudah pandai tentang kasut manik ni. Kalau lah anak-anak tu tak tahu menjahit, kasut menjahit atau menyulam kasut manik, agak susah nak kahwin kata dia. Kaum peranakan Baba Nyonya ini memang terkenal dengan kasut manik. Agak-agak pada usia berapakah mereka mula berjinak-jinak dengan seni ini ya? Agak-agak yang dia tahu memegang jarum aja. Tahu macam kata menggunakan benang sudah boleh diajarnya. Jadi kasut manik yang halus ini disulam satu demi satu. Kadang-kadang makan berbulan lamanya untuk menyiapkan sepasang kasut itu. Membuat kasut manik ini harus teliti. Nak tahu juga berapa lama agaknya untuk menyiapkan sepasang kasut. Sekarang ni sudah ada lukisan, sudah ada komputer ni semua senanglah. Dulu kena draw sendiri, kena buat imajinasi sendirilah. Kalau dia kata kasar, apa kasar ini? Tapi dulu punya kasut manik yang mana begitu cantik sekali, harganya tak kurang 500-600 ringgit, 1,000 pun ada. Kasut manik ni yang khasnya. Ada kasut khasnya untuk pakai harian. Kasut manik ni selalunya dipasangkan dengan baju kebaya. Kaum perempuan, dia pakai baju kebaya, mesti pakai kasut manik baru cantik, baru tenang gaya. Kalau tadi kita mulakan dengan pantun, kita akhiri dengan pantun juga. Di bandar ada jual-jualan, ramai orang dapat bekalan. Kita jangan beza-bezakan. Semua manusia Tuhan jadikan. Oh. Memang terdapat banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di Melaka ini. Bukan tempat tarikan pelancong yang saya maksudkan. Tapi di setiap ceruk dan sudut, pasti ada sesuatu yang lebih menarik. Kita harus rajin berjalan dan teroka. Orang Melaka ni memang kreatif sekali. Ada tempat diubah sebagai guest house yang ni tengok ni. Sebuah kafe. Macam rumah nampaknya. Eklektik sekali. Best, datang sini. Siapa yang tak kenal dengan hikayat Hang Jebat dan sahabat-sahabatnya? Ialah seperti Hang Tua, Hang Lekyu, Hang Lekir dan Hang Kasturi. Sudah pastinya ramai yang tahu, negeri Melaka ni selalu dikaitkan dengan kisah-kisah sejarah. Seperti cerita Laksmana Cheng Ho, hikayat Hang Lipo, Hang Tua, Hang Jebat dan sebagainya. Jadi, kalau ke Melaka tu, jangan lupa menziarahi makam Hang Jebat. Oi, panas ni penonton. Kita berjalan-jalan kat Bandar Melaka ni, kalau dapatlah ni kan benda-benda sejuk masuknya kita tak suka. Dan dah kita tu nak reput dengan mana panas ni kan cair. Saya tahu tempat banyak dapat minuman sejuk. Berpeluh jalan. Ni dia. Pak Poh Cendol. Hello, Mr. Wong. How are you? Wah. Bagulah, gua jalan banyak jauh lah. Panas, peluh-peluh sikit. Minumlah cendol. Itu berapa tahun dah berjalan ke cendol ni? Itu suamanya lama. Banyak lama kah? Mesin yang digunakan Cik Wong ni adalah sebuah harta turun-temurun. Inilah satu-satunya mesin yang masih digunakan untuk bisnes keluarga mereka ini. Lu peranakan juga kah? Mereka, I'm Chinese. Oh, I see. My dialect is Highland. I see. Jadi kalau kita perhatikan menonton ya, mesin nak buat ni sebenarnya lama tau. Berapa tahun dah, Mr. Wong? Oh, very long ago. Ya kah? Jadi apa yang special Cik Wong punya ais, you punya Cik Wong punya ais kacang dengan orang punya? Itu kacang merah special. Kita pakai arang masak. Main lama itu kacang lembut saja. Main sedap makan. Kalau dulu menonton, kita ni yang tengok orang menyaga ais kacang kan, kalau ada mama India tu digosok kan, parut. Ada yang mesin dia macam ni lah. Pakai tangan. Jadi sekarang pakai mesin, yang pakai tangan apa beza dia? Ada Mesin- halus, ada kasar. Oh, beza halus dan Ini kasar. dulu punya mesin kita pakai, kita beri control. Sekarang yang baru punya mesin, dia sudah tetap. Dia punya ais kasar, dia punya kasar. Orang suka makan kasar atau halus? Halus,
cepat Cair dah. cair. Oh. Kasar lambat sikit. Mari kita tengok. Macam salji. Bila masuk cair. Sedapnya gula Melaka. Taklah santan. Best in the world. Melaka ini bukan sahaja menarik pada siang hari, banyak lagi aktiviti yang boleh dilakukan pada waktu malam. Suasananya lebih happening, terutama sekali di Jonker Street. Ni ya, kapal layar pernah dijual kat sini. Ingat tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita dari dulu tak ada komputer, inilah yang kita main. Terimalah penonton, tadi siang banyak yang perkara boleh saya lakukan. Malam pun Melaka tetap hidup dan meriah. Tapi saya tak komplain lah, kerana inilah caranya dan masanya untuk kita berdamping dengan orang-orang tempatan. Saya ni sebenarnya takut tinggi. Melaka ini mempunyai pelbagai budaya dan adat. Masakannya pun tak terkecuali. Mari kita bersama Chef Wan ya dan teman kacukan Portugisnya. Baiklah penonton, nampaknya dah pun sedia menu yang saya idamkan. Ni dah dia. Ayam pun double. Double curry. Double curry. Double curry. Nama dia panjang macam bergulung nak menyebut. Kau sebut yang kita ujung Denker je. Nama saya Filiminia Denker. Apa Fili? Filiminia. Wah sikit ini pekak. Filiminia Filiminia Denker. Denker. Nama selalu macam Tisera, Santa Maria. This is all Portuguese. Okey. Macam saya Denker ni, we have a mixture jadi dari Dutch. Jadi kan yang saya tahu ni, nama Devil ni, kadang-kadang kita dengar orang panggil Devil. Kalau dah Devil tu hantu. Pasal apa nama iblis ni kan? Devil chicken ni biasanya pedas. Orang nak makan tau merah menyala ni. Makan. Ni pedas ke sederhana ni? Sederhana. Dia. Tapi sebenarnya ada rasa sikit pun macam masak orang Melayu. Ya, memang. Dalam resipi Melayu pun tak ada macam ni. Memang tak ada. Sedap pula tu. Terima Jadi ke? kasih. Betul. Jadi Mr. Denker, keluarga you ni asal-asal bapak you semua daripada mana ni? Bapa saya serve the British Army many years ago in Oh, Singapore. bapak saya pun sama juga serve the British Army in Singapore. Ya. Lepas tu dia berhenti masuk kali my mother, masuk Islam, move to Malaya, masuk Royal Malaysian Air Force. Jangan bapak kenal bapak you tak? Berapa umur you? 44. Mungkin bapak you kenal I lah. Nasib baik tak kahwin you. Kau tak ada campur macam-macam dah. Kalau kita baca buku-buku sejarah, negeri Melaka ni di kurun-kurun 14-15 banyak pendatang-pendatang. Dari Portugal ada dari Cina dan juga dari India. Maka itulah terdapat banyak budaya-budaya yang tercetus dari negeri Melaka ini. Dan kebanyakannya ada dan masih di sini. Perkampungan Portugis ini yang telah diwartakan sebagai perkampungan warisan oleh Kerajaan Melaka. Penonton sekalian, bersama saya adalah Papa Joe. Wah, Papa Joe ni namanya glamour sekali ya. Papa Joe adalah orang bangsa kaum apa ni? Namanya Portugis. Kalau kita fikirkan orang-orang Portugis ini, apa yang paling dibanggakan? Apa ni, Portuguese songs and dances. Eu venho lá tão longe, eu venho lá tão longe, venho sempre a Birama. Venho sempre a Birama. Desde a passão, esta linda brincadeira.
que vamos bailar o marinho de Madeira. Ada Portugis tak? Ada bahasa yang percampuran, ada Portugis, ada Melayu yang kita gunakan tiap hari? Queijo. Keju. Queijo. Oh. Camisa. Camisa. Kemeja. Oh. Almari. Almari. Bas pasiaran. Pasiar. Bas pasiar. Pasiar tumbuh. Tun Dr. Mahathir cakap orang Melayu ada pakai dekat 400 lebih words dari. Oh. Jadi apakah yang telah anda lakukan untuk terus menyemarakkan lagi kebudayaan ataupun budaya Portugis di Melaka ini? Kita angkat budak-budak dari sekolah, form 2, form 3, ajar dia orang lah ni Portugis music dan cultural dances. Digo Deus a terra daya, digo Deus a São Lourenço, não tem digo Deus a ti, porque sabe que eu penso, tudo naquilo que eu já pensaram no ferro, já pensaram meu vestido que eu tecateiro meu. Tu dia dah pusing-pusing round satu melakor, dah tengok melakor daripada bawahnya. Sekarang dia nak tengok melakor di atas pula. Eye on Malaysia ini sebenarnya dari Kuala Lumpur. Diorang lipat-lipat bawa pergi Melaka sempena kempen pelancongan di Melaka. Eye on Malaysia ini mempunyai 42 gondola dan setiap sesi berlangsung selama 12 minit. Kau tinggalkan Chef Wan kat atas tu, kesian dia. Saya ni sebenarnya takut tinggi. Astaghfirullahalazim, cepatlah tua dia berhenti dah pasal ni. Najib, kau ingat Abang Wan ni banyak masa ke nak tunggu kau berjam-jam? Dah lah awak tu kan macam kuku. Apalah. Duduklah bawah kau naik lambat-lambat. Aku naik dululah. Jang. Jang. Selamat tinggal dan dah poi dah ni. Tak apa. Singapura pun ada flyer. Okey, bye. Kalau dah penat shopping di Kota Melaka, kita santai pula. Pandai si Najib cari artis karikatur di Holiday Inn ya. Buat tanda mata. Tengok pemandangan dia. Allah, hai. Kita punya cicit dia berhenti pula. Ini saat-saat yang gentar ni. Walau bagaimana penonton, ya, terima kasihlah bersama kita, ya. Dalam rancangan ni, makan angin, perut pun dah kembung ni kadang. Yalah, maklum dah tua-tua ni kan banyak sama angin. Jadi, bila kita tekan-tekan sini kan macam naik angin ni lah. Tengok dia tekan.